Parti Komunis Melayu. Apabila Parti Komunis Melayu tadi dibubarkan, sini Parti Komunis Melayu, ini MCA. Dan kebanyakan orang Komintang ya, semua berpindah kepada MCA. Tan Cheng Lock ni dia menubuhkan parti anti-Jepun ya, anti-AJA ni. Terdapat 3 kehilafan fakta sejarah yang kritikal di dalam klip ini. Pertama, mempamerkan hubungan Parti Komunis Cina, PKC, Kuomintang, KMT yang salah. Kedua-duanya adalah musuh ketat yang mahu saling menghapuskan pihak lawan. Umum mengetahui pertempuran kemuncak mereka ialah ketika Perang Saudara di China. Tindakan klip ini yang menyamakan PKC dan KMT menunjukkan pembuatnya buta sejarah. Jika bukan, ia jelas berniat jahat untuk membuat fitnah. Perang Saudara itu melibatkan kerajaan Republik China yang dikuasai KMT dengan PKC. Berlaku pada awal abad ke-20 dan berlarutan melebihi 15 tahun. Ia merupakan perang saudara skala terbesar dengan kesan paling mendalam kepada China pada abad tersebut. Ia turut menjadi titik perubahan penting kepada sejarah moden negara itu. Akhirnya, PKC menang dan menubuhkan Republik Rakyat China, memaksa KMT berundur ke Taiwan. Inilah puncanya mengapa China terpisah di Selat Taiwan kepada dua entiti politik dan pentadbiran yang bermusuhan sehingga ke hari ini. Kedua, klip ini mengatakan terdapat ramai anggota KMT dalam MCA. Malah MCA sendiri ditubuhkan oleh KMT. Ini merupakan pemesongan fakta akibat buta sejarah. Susulan pemberontakan ketenteraan Parti Komunis Malaya, PKM, pada 1948. Kerajaan penjajah British ketika itu telah mengisytiharkan darurat dan mengharamkan semua parti politik luar, termasuk PKM dan KMT. Setelah MCA ditubuhkan pada 1949, memang terdapat sebahagian ahli KMT menyertainya, malah menjadi pemimpin seperti pengerusi di peringkat negeri dan sebagainya. Namun kumpulan KMT ini telah berselisih pendapat dari segi pendirian politik dengan kepimpinan MCA. Ketika itu Malaya belum lagi merdeka dan kumpulan KMT ini lebih mengambil berat tentang perkembangan politik di China. Kepimpinan MCA yang diketuai Tan Cheng Lock dan Tan Sri Hussein berpendapat orang-orang China sepatutnya lebih prihatin dengan politik tempatan, memberikan taat setia kepada Malaya serta berusaha menjadi rakyat Malaya. Kepimpinan MCA dan kumpulan KMT sering bertengkar berhubung isu ini. Akhirnya pihak kepimpinan menang dan MCA terus berkembang dengan misi kemalayaannya, termasuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Renungkanlah, MCA mula menyeru orang-orang Cina untuk mencintai serta mentaati Malaya semenjak sebelum Malaya merdeka lagi. Parti ini juga memperjuangkan kemerdekaan Malaya daripada British bersama-sama UMNO dan MIC. Jelaslah MCA memang ditubuhkan untuk mentaati serta membina Malaya. Jadi, dakwaan MCA ditubuhkan malah dikuasai oleh KMT adalah karut semata-mata. Sebaliknya, sebahagian anggota KMT yang pernah menyertai MCA, ideologi mereka tidak dapat diterima kepimpinan parti dan tidak pernah menjadi pegangan MCA pada bila-bila masa sekalipun. Ketiga, klip ini juga mendakwa MCA berbaik dengan PKM, malah PKM yang menubuhkan MCA. Ini cerita rekaan yang langsung tidak logik. Komunis dan KMT adalah musuh ketat yang tidak mungkin bekerjasama. Sekejap kata MCA ditubuhkan dan dikuasai KMT, sekejap pula PKM. Masalah mental ke apa? Berbanding KMT, permusuhan MC PKM amat ketara dan serius.
Salah satu sebab penubuhan MCA adalah kerana kebanyakan anggota PKM ketika itu terdiri daripada orang Cina dan British mahu sebuah pertubuhan Cina untuk menandingi PKM. Sebab skim British menyokong usaha masyarakat Cina dan penyertaan pertubuhan Cina serata tempat untuk menubuhkan MCA pada 1949. Pertempuran hebat MC PKM menyusul selepas itu. Di antaranya 1. MCA membina serta membangunkan beratus-ratus kampung baru bagi mengumpul orang-orang Cina yang sebelum ini tinggal berselerak di kawasan-kawasan bukit, pinggiran hutan, pertanian dan sebagainya. PKM yang melancarkan perang gerila di hutan sering mengganggu dan mengancam orang-orang Cina, memaksa mereka menyerahkan wang, makanan dan barangan keperluan lain. Pembinaan kampung baru yang berpagar ini dapat menghindarkan gangguan tersebut. 2. MCA membentuk pasukan pertahanan kampung baru yang juga dikenali sebagai pasukan anti-komunis dengan keanggotaannya yang mencecah 70,000 orang untuk melawan PKM dengan senjata bagi melindungi para penduduk kampung. Beberapa ratus anggota MCA terbunuh dalam pertempuran dengan PKM. Malah pengasasnya, Tan Cheng Lock juga nyaris terbunuh apabila cedera parah akibat diserang PKM dengan bom tangan dalam satu sesi ceramahnya. MCA sentiasa bermusuhan dengan PKM, malah sanggup menggadai nyawa melawan mereka. Tergamak Lee Vini menghina sejarah apabila mendakwa MCA ditubuhkan dan dikuasai PKM. Faktor-faktor sejarah di atas yang mendorong kepada penubuhan MCA boleh dikategorikan kepada 1. Masyarakat Cina yang berpecah belah mendorong pemimpin-pemimpin politik dan perdagangan seperti Tan Cheng Lock, Tan Sia Husin, H.S. Lee, Leong Yuko dan sebagainya menyeru kepada pertubuhan Cina serata tempat untuk bersama-sama menubuhkan MCA bagi melindungi kepentingan masyarakat itu serta membangunkan kesedaran politik mereka. 2. Masyarakat Cina yang pada mulanya lebih memberi tumpuan kepada perkembangan politik di negara Cina. Maka misi penubuhan MCA adalah untuk menyeru masyarakat Cina mengalihkan tumpuan kepada perkembangan politik tempatan, berusaha menjadi rakyat Malaya, bekerjasama dengan lain-lain kaum serta memperjuangkan kemerdekaan Malaya. 3. Untuk melawan PKM dan melindungi masyarakat Cina daripada dipengaruhi ideologi serta diganggu secara keganasan oleh PKM. MCA telah menawarkan fahaman politik alternatif, iaitu Ciptakan Malaya dan menolak dakwah PKM. MCA membangunkan kampung-kampung baru, membentuk pasukan anti-komunis, memajukan pendidikan Cina yang berunsur tempatan, menggerakkan kemajuan ekonomi Malaya dan sebagainya. Semuanya berasaskan semangat Ciptakan Malaya.